أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat dan seterusnya ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahmatullah alaih. Muka surat 184. Kat mana ni? 18 dari bawah. 18 dari atas ya. Dan jikalau ada mereka itu banyak, kita ambil atas tu sikit tetapi tiada dapat dizahirkan akan dia ilmu hakikat itu melainkan atas orang yang telah yakin ia mempunyai ilmu syariat yang zahir, yakni ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Jadi ilmu hakikat ni tidak boleh dibicarakan, tidak boleh diajarkan, dibahaskan kecuali orang yang sudah ada teguh dalam ilmu, sudah memiliki ilmu asal, ilmu syariat yang zahir, iaitu dua terutamanya ilmu usuluddin, bab akidah, bab tauhid, dan ilmu fiqh, yakni tentang syariat, tentang amalan, tentang ibadah dan sebagainya. Dan telah menjalani ia akan ilmu syariat yang batin. Demikian juga bukan saja dia ada syariat yang zahir. Syariat yang zahir ni tadilah dua perkara tu, ilmu akidah atau usuluddin, yang kedua ilmu fiqh, ilmu amalan, ilmu tentang ibadah, muamalat, munagah dan macam-macam lagi lah. Baik. Tapi syarat lain tengok, telah menjalani akan ilmu syariat yang batin. Yang keduanya, selain daripada dia memiliki ilmu syariat yang zahir ini, dia juga telah menjalani ilmu syariat yang batin. Apa benda syariat yang batin ini? Iaitu ilmu tarekat, ini ilmu amalan. Tadi pengetahuan, dia tahu tentang akidah, dia tahu tentang fiqh. Kemudian sekarang dia kena ada syariat yang batin, iaitu bagaimana amalan-amalan itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Itu dinamakan syariat yang batin. Pengamalan tadi itu, penerapan, penghayatan atau pelaksanaan ilmu-ilmu itu.
seperti ilmu yang tersebut pada martabat ilmu tasawuf yang pertama. Jadi seperti yang disebut pada martabat yang pertama sebelum inilah, iaitu ilmu yang lebih kepada amalan-amalan untuk menyucikan hati dia, ibadah-ibadah yang wajib, demikian juga ibadah-ibadah yang sunat, diamalkan dengan sebaik-baiknya dengan bimbingan guru-guru yang mahir dalam perkara ini. Pada martabat ilmu tasawuf yang pertama dan yang kedua dahulu itu. Jadi orang yang nak belajar ilmu hakikat ni, kesimpulannya iaitu orang yang dia ada ilmu syariat zahir dan ilmu syariat batin. Baru dia boleh mempelajari ataupun boleh membicarakan tentang ilmu hakikat tadi itu. Jadi ilmu syariat zahir ni iaitu ilmu usuluddin dan fiqh, ilmu syariat batin, ilmu tarekat, ilmu pengamalan dia. Mengamalkan syariat yang zahir tadi itu, sama ada amalan yang umum, yakni ibadah-ibadah yang difardukan, atau amalan yang khusus, yakni amalan-amalan yang khusus untuk menyucikan hati seperti zikir dan seumpamanya. Itu termasuk syariat yang batin. Jadi kalau dia ada dua ni, syariat yang zahir, syariat yang batin ni, bolehlah dia cuba nak mempelajari dan mendalami ilmu hakikat. Sebelum ini sudah saya jelaskan tentang maksud ilmu hakikat seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali ni. Cuma saya nak beri suatu kesimpulan mudah sikit. Dulu saya kata ilmu hakikat ni iaitu ilmu yang membahaskan tentang zat Allah, tentang sifat dia, tentang asma' dan af'al dia. Perkara-perkara ini juga dibahaskan dalam ilmu usuluddin. Jadi apa beza dua tu? Saya nak ulang balik supaya tidak timbul keliru. Sebab maudhu'nya perkaranya sama. Tapi kenapa yang ni jadi usuluddin, ni selagi ni jadi ilmu hakikat? Kat mana beza dia? Jadi ilmu usuluddin ni pertama sekali dia membahaskan dari sudut nak mengiyakan dia, nak membenarkan. Contohnya macam mana? Tentang wujudnya Allah. Maka kita membahaskan dalil-dalil yang akhir sekali meneguhkan, mensabitkan adanya Allah dengan dalil Al-Quran dan hadis. Itu usuluddin. Tasawuf pula, makrifat hakikat ni pula macam mana? Iaitu bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan, menyatakan dirinya sehingga kewujudannya tu dapat dikenali oleh makhluknya tu. Jadi hal pertama tu panggil ilmu yang memerlukan dalil. Yang kedua ni orang panggil ilmu tajalli. Tajalli ni macam mana Allah Ta'ala menzahirkan sehingga makhluk ni, hamba ni, manusia ni dapat mengenal kewujudan Allah. Kalau kita nak buat bandingan lain yang lebih mudah, usuluddin ni macam sipir. Sipir lah tahu 1 kali 2 berapa, 5 kali 5 berapa sipir. Usuluddin. Hakikat ni penerapan sipir tu. Kita nak ukur barang ni panjang mana, berat mana, sipir kita nak pakai ke mana, sipir benda kena pakai ni sehingga kita boleh tahu berat dia berapa, lebar dia berapa, tinggi dia berapa. Tu. Itu ilmu hakikat. Jadi ilmu untuk memahami dan meyakini tentang Allah, tentang zat dia, tentang sifat dia, tentang asma' dan af'al dia tu, itu usuluddin. Tapi bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan diri, kewujudan dirinya tu, sifat-sifat dia, asma' dia, af'al dia, macam mana Allah Ta'ala menzahirkan semua benda ni pada makhluk ni, itu ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat ni lebih kepada penerapan lah. Kalau bandingan mudah macam sipir tadi lah. Kita mengapa sipir tu, ingat usuluddin lagi. Tapi cara nak guna sipir tu atas perkara ni. Rumah sutir, kita ukur dia. Nak ukur tinggi, rendah, guana, lepas tu kedudukannya guana. Macam mana kita nak terapkan sipir tu dalam membina sebuah rumah tu. Itu panggil ilmu hakikat. Jadi kalau kita balik kepada asal tadi tu, dalam bab yang sama,
tentang diri Tuhan, tentang zat Tuhan, tentang sifat dia, tentang asma' nama-nama dia, tentang af'al perbuatan dia. Ilmu tauhid pun membahagikan perkara ni, ilmu makrifat hakikat pun membahagikan perkara yang sama. Beza sudut tadi lah. Kalau sekadar kita nak terfaham dia ni dan mensabitkan kebenarannya, usuluddin. Tapi nak lihat macam mana perkara ni Allah Ta'ala zahirkan sehingga dapat dikenali Allah Ta'ala tadi tu, itu bagi ilmu hakikat. Jadi kita nampak dah macam mana benda ni dibahaskan. Kalau kita membahaskan dalil dia tentang kewujudan Allah, tentang kekuasaan Allah, usuluddin. Tapi membahaskan bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan perbuatan dia tu, sehingga dapat kita kenal perbuatan Allah Ta'ala pada kejadian makhluk ni. Itu dah jadi ilmu tajalli. Maka dinamakan ilmu hakikat. Bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan rahsia asma' dia, yang benda ni, rahsia ni nampak pada makhluk dia ni. Macam mana benda tu nak faham benda tu Allah Ta'ala memperlihatkan nama-nama dia tu pada cermin makhluk ni, pada kejadian makhluk ni. Ilmu tu panggil ilmu tajalli. Dan itulah ilmu yang dikatakan ilmu hakikat. Jadi kalau bo nak mengabar sipir tu mudahlah. Tapi macam mana nak guna sipir tu, nak buat perkiraan atas nak bina sebuah kapal tu, tu orang ahli dia je mahir. Nak ukur tu, nak guna sipir macam mana nak buat kapal ni, betuk warna berat, warna depan berat, mana belakang, semua sipir belaka tu. Jadi nak terapkan sipir dalam membina sesuatu benda tu, itulah ilmu hakikat. Tapi mengapa sipir itu saja? Usuluddin. Cara nak mudah. Ataupun kita beri hak lebih dekat sekali, awak pelang lah. Kalau kita mengapa sipir-sipir tadi itu usuluddin. Tapi bagaimana sipir-sipir itu digunakan untuk membina rumah ni, pelang ni gini panjang, berat, betuk gini-gini, itu ilmu hakikat. Itu bandingan dia. Supaya kita faham apa itu hakikat, apa itu usuluddin. Benda yang sama tapi sudut pandang yang berbeza. Saya jelaskan ini supaya tidak timbul suatu tanggapan yang agak dia kata begini, kita dengar tanggapan setengah orang tu, ilmu hakikat ni ilmu tinggi. Kau pun tinggi je tapi tak nampak gambar. Dia nak tinggi pun mana biar nampak gambar, biar faham sikit. Tak pergi detail pun tak apa, saya kasar pun tak apa dah. Ni ilmu tinggi sampai ke mati dah erti ilmu tu. Kita faham. Jadi bila kita tahu gambaran kasar ni, paling tidak bila kita rasa ada persediaan sikit, kita boleh nak pergilah sikit, dalam sikit lagi. Ngaji usuluddin dulu. Rasa kuat usuluddin sikit, fiqh sikit, belajar ilmu ni pula. Tapi begitulah bentuk ilmunya. Dia, sebab saya kata begini, sebahagian orang kita ni meletakkan ilmu hakikat ni, ilmu tak sesuai dengan zaman ni. Ilmu ni tak ada dah learning, dia kata itu ilmu zaman orang dulu kala, tak ada. Ini punca kerana dia tak faham sebenarnya apa benda hakikat tu. Ini sendiri tak erti. Kat mula lah, bukan ilmu zaman dah ni, ilmu zaman dulu je. Ilmu dah simpang, tak boleh nak pakai ilmu ni. Ini tanggapan yang salah. Jadi benda tu taklah romek sangat. Cuma kita belajar tak ikut saluran, tak nampak punca lah. Tapi kalau kita tengok dihuraikan cara ikut saluran dia, nampak gambaran kasar dia, laluan dia. Baik. Jadi syarat orang yang nak menyelami ilmu hakikat ni, dia ada syariat yang zahir, akidah dia ada, fiqh dia ada, kemudian syariat yang batin, tarekat, amalan khusus dia, amalan untuk menyucikan batin dia. Ada dua ni, dia memang dikira cukup syarat untuk mempelajari ilmu hakikat. Tak semestinya dia jadi alim sealim-alimnya, tak semestinya. Dia cukup kodok-kodok yang dia perlukan sudah memadai. Bab akidah, tak asas-asas akidah dapat kuasai. Fiqh tentang kewajipan-kewajipan asas dia dapat fahami, dia dapat tahu. Kemudian tentang amalan-amalan khusus dia ada belajar guru dia. Yang ni cukup. Dia memiliki cukup persediaan untuk dia mempelajari ilmu tentang hakikat tajalli tadi tu.
Padahal tiada memecahkan ia, yakni tiada menghilangkan ia segala sifat kecelaannya daripada segala sifat nafsunya yang ammarah. Seperti yang tersebut dahulu itu, dengan sungguh-sungguh ia memerangi akan nafsunya itu. Jadi dia bersungguh-sungguhlah untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya itu. Sebab pekat pertama dalam tasawuf ni ilmu pengetahuan tentang perkara-perkara tentang amalan, kaedah beramal dan sebagainya. Adapun pekat kedua dalam tasawuf tentang penyucian jiwa, sehingga dapat dibuang sifat-sifat yang buruk. Itu martabat yang kedua. Jadi orang yang nak belajar ilmu hakikat ni, dia kena ada dua perkara itu, syariat yang zahir dan syariat yang batin, sehingga dia bersungguh-sungguh untuk mengikih, memecahkan, yakni membuang, mengikih sifat-sifat yang buruk dalam diri dia itu. Bila terbuang sifat-sifat mazmumah dalam diri dia tu, maka dia semakin dekat untuk memahami ilmu hakikat. Dan melawani ia akan dia lawan nafsu-nafsunya yang buruk tu, amarah yang sedang bersarang banyak dalam hati dia tu, dia lawan hingga sucilah nafsunya, sehingga bersih nafsunya tu daripada pengaruh-pengaruh keinginan yang buruk. Bukan hilang terus nafsu. Kalau hilang terus nafsu tu, malaikatlah kita ni. Sekarang nafsu tu dah hilang, tapi dia jadi jernih, bersih daripada pengaruh keinginan yang buruk. Keinginan tu tak ada. Keinginan nak makan tu ada, tapi nak makan benda hak molek-molek, hak halal. Tapi kalau jiwa kita ni dipengaruhi nafsu yang buruk, keinginan nak makan, tak kira halal haram. Dosa bala tak kira. Itu pengaruh keinginan yang buruk. Jadi dalam tasawuf ni, ajaran dia bukan cabut akar umbi sehingga tak ada keinginan nak makan, bukan. Tapi nak membersihkan dia sehingga keinginan dia tu sesuai dengan syarak, muafakat dengan syarak. Itu maksudnya. Hingga sucilah nafsunya, yakni hatinya itu, daripada segala sifat yang kecelaan itu, sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang menguasai hati dia, nafsu dia, diri dia tu suci. Yakni keinginan-keinginan buruk tu dapat dibuang, dibersihkan dari, sehingga tidak mempengaruhi hatinya. Jadi dirinya itu ada keinginan, bukan tak ada, tapi keinginan-keinginan yang muafakat dengan syarak, yang baik-baik. Dan telah bersifat ia dengan segala sifat yang kepujian. Bila terbuang sifat-sifat yang mazmumah ni, maka dia akan terisi pula dengan sifat yang mahmudah. Bila terbuang malah, ia timbul rajin. Bila terbuang hasad, dengki, maka timbullah lawan dia tu, iaitu senang dengan ketetapan takdir Allah, atau qanaah, memadai dengan apa yang ada, apa yang dikurniakan. Jadi akan bertukar dua perkara tu. Buang yang buruk, terbuang yang buruk, maka bergantilah dengan yang baik, yang mahmudah. Sifat kepujian yang dahulu itu. Dan telah benar ia atas menjalani sebenar-benar ilmu tarekat itu. Yakni dia menempuh perjalanan tarekat ini dengan perjalanan yang lurus lah, yang betul-betul lah, dengan kesungguhan, dengan niat yang betul, dengan semangat dan kemahuan dia tu. Maka sekira-kira tiada tinggal baginya itu kasih di dalam dunia ini akan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada lagi dalam hati dia itu kasih kepada hal-hal ke dunia ini sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pekat kemuncak dia lah, apabila hati itu dapat dibersihkan, sehingga hati dia itu tak ada lagi kasih ni, kecenderungan yang kuat, keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang lain daripada Allah. Maksudnya kecenderungan hati dia tu, ikatan hati itu, pautan hati dia tu, ingatan hati itu banyak berpaut kepada Allah berbanding yang lain. Jadi tahapan tu pun berbeza-bezalah dari segi kekuatannya tu.
Jadi kita ni kadang-kadang kasih kepada yang lain ada, kasih kepada Allah pun ada. Cuma dalam ajaran tasawuf ni disuruh supaya kasih kepada Allah Ta'ala tu biarlah lebih kuat berbanding kasih kepada yang lain. Tidak terbuang kasih yang kepada yang lain itu tidaklah menjadi halangan dalam tasawuf. Bahkan yang disuruh tu supaya jangan sampai kasih kepada yang lain tu mengatasi kasih kepada Allah. Macam mana tu? Keinginan kita terhadap sesuatu jangan sampai menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan. Contohnya kewajipan sembahyang. Sekiranya bertembung dengan sesuatu yang lain yang kita nak juga, nak dapatkan benda tu, sekiranya kalau kita ikut nak dapatkan sesuatu itu, terpaksa kita tinggal sembahyang, itu bukan dia. Tapi kalau kita ada keinginan terhadap sesuatu, tapi bila bertembung dengan kewajipan agama, kita tetap mendahulukan kewajipan agama, itu tidak mengapa. Itu dikatakan meletakkan kasih kepada Allah mendahului mengatasi kasih kepada yang lain. Cuma dalam tasawuf ni, proses dia tu bila dibuang sifat buruk, dibuang sifat yang mazmumah, diganti mahmudah, ada di antara mereka ni sampai ke tahap hati dia itu memang bulat kasihnya kepada Allah, sehingga yang lain tu ibarat macam terbuang dari ingatan dia tu, daripada keinginan dan kemauan hati dia tu. Ini sufi sungguh lah. Nak kenal tu ahli sufi sungguh begitu. Orang yang hatinya itu bulat keinginan dia, kemahuan, pautan hatinya kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain. Bukan berarti tidak makan minum, bukan berarti tidak tidur, tapi tumpuan hati dia tu tak ada keinginan kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Tarikan kuat tu terhadap makhluk ni tak ada. Itu kita nak tengok jiwa sufi, dia ada sifat dia macam tu. Tapi kalau kita tengok seseorang tu cenderung untuk menjadi terkenal, dimuliakan, orang puji sikit, berubah kadang, itu bukan sufi lah tu. Itu sapi. Bukan sufi, sapi nama dia. Tengok orang lain boleh sikit, kelima dia dah bodoh, bukan dia tu. Dia sapi, bukan sufi. Sufi ni tak enak. Tidak era orang lain dapat ke, orang lain boleh ke, tak boleh, tak kisah. Yang penting dia lurus dengan Allah Ta'ala. Orang kata apa ke, yang penting dia buat tu benda molek, benda betul. Kita benda ni kadang-kadang nampak pada riak, kadang-kadang nampak. Tapi orang yang tajam pandangan dia boleh cam lah. Tapi nak tahu jiwa sufi, itulah jiwa dia. Orang hatinya bulat kepada Allah. Cuma kalau begitu, berarti tahap kesufian seseorang tu berbeza-beza. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi kalau tengok kepada hal-hal ke dunia, cerling tak mudah tu, bukan sufi lah tu. Dia jadi sapi. Tu dia. Ilmu ni untuk kita ukur kita je, bukan kita nak ukur orang. Tapi nak kau macam itulah. Sebab hari ni kadang-kadang ramai orang yang dakwa untuk wali tu, untuk wali ni. Tengok kedudukan dia. Kalau tengok dia keli tak mudah, tengok kesenangan, kemudahan, tengok seliu, tengok siapa kata orang neleh liu. Tengok ke memang kesenangan neleh liu. Keli tak mudah, itu bukan dia. Bukan dia. Tapi tidak semestinya seseorang aulia itu dia hidup dalam kemiskinan, tidak juga. Mungkin dia kaya, mungkin dia berkedudukan, tetapi kedudukan kekayaan itu tidak mempengaruhi jiwa dia. Cuma dia ditakdirkan berada dalam keadaan seperti itu. Itu tak ada masalah. Jadi kedudukan dia berada dalam keadaan senang atau susah, kaya sikit, itu tak ukur orang. Tapi tengok tarikan hati dia, tertarik, terpaut kuat daripada hal-hal keduniaan. Kalau tertarik, bukan dia. Kerana orang ahli tasawuf ni orang yang hatinya bulat kepada Allah. Dia rasa mulia dengan Allah, dia rasa senang dengan Allah, tidak kisah. Asalkan hak dia perjalanan dia tu lurus. Tiada tinggal baginya itu kasih di dalam dunia ini akan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi yang mengisi hati dia itu pandangan batin dia, keinginan dia, kemahuan dia.
kesenangan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan jiwa ahli sufi ini. Dan tiada tinggal di dalam hatinya itu melainkan semata-mata menuntut ia akan Allah Ta'ala. Yang ni kemahuan dia, yang ni nak mendekatkan hatinya kepada Allah, nak mencari redha Allah. Itu watak hati dia, keadaan hati dia tu. Jadi tumpuan dia tak tumpuan ke lain dah, tumpuannya hanya kepada Allah. Jadi sesiapa yang dikurniakan memiliki jiwa seperti ini, memang dia merupakan seorang yang sangat soleh, seorang yang dimuliakan. Cuma mungkin kita ni dikurniakan Allah sebahagian daripada dia. Qadar tu tak berbeza-beza dari segi kekuatan, kemahuan hati kita, ingatan hati kita kepada Allah tu. Bukan tak ada langsung, ada. Cuma tebal nipis, gelap cerah, kuat lemah, tu je. Dan telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala akan dia, serta yang demikian itu akan bijaksana di dalam menghimpunkan ilmu yang apa tu tengok yang yang nyala, yang terang lah, apa ni, yang bijaksana dalam menghimpunkan ilmu yang nyala, yakni yang bersinar seperti api, yang bersinar seperti api. Maksudnya orang yang sampai darjat tadi tu, dia diberi kebijaksanaan yang ilmunya itu ilmu yang akan menerangi, memberi hidayah petunjuk, ilmu yang bermanfaat lah. Itu maksudnya ada seperti api itu, ilmu dia tu terang, yang ni memberi suluhan ke dia. Ibarat kau macam ada kau ilmu, ia macam lampu ilmu ni. Ilmu macam lampu, ada lampu dak nyala. Ada ilmu tapi tidak menerangi jalan petunjuk untuk dia tu. Jadi ilmu tu kadang tidak guna mana. Ada pun ilmu yang dimaksudkan ini, seumpama lampu tadi tu, awak padang awak dak nyala ni, kalau awak buka ni nyala ni, ilmu kalau dia buka nyala ni, ibaratnya ilmu yang dimaksudkan ni lah ni. Awak dak nyala tadi tu. Awak dak nyala tadi, ilmu bukan tak ada, tapi ilmu tu tidak mendorong dia, tidak membuka pintu dia untuk ke arah lebih dekat kepada Allah. Contohnya dia tahu banyak amalan-amalan tapi tak berasa nak buat. Tak berasa. Sebab apa? Tak ada suluhan tu. Adapun ilmu yang dimaksudkan ini, dia macam lampu suluhan nyala. Jadi ilmu tu buka ruang kepada dia sehingga dia nampak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, yang batil. Kemudian dia dapat lalui dengan pedoman ilmu dia tu, dia dapat lakukan banyak kebaikan. Itu dia ilmu yang dikatakan ilmu yang menyala seperti api. Dan adalah hatinya itu mempunyai pemilih antara sesuatu yang jahat dan yang baik. Hati dia itu dia ada pemisah. Pemilih ni sebenarnya pemisah lah, sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Jadi dia nampak terang mana yang betul, mana yang salah, tidak keliru. Jadi orang yang suci bersih hati dia ni, maka dia seperti ini. Ilmu dia tu ilmu yang menerangi, memberi pedoman, memberi petunjuk. Hati dia pula pengecaman dia tinggi, dapat jam mana yang betul, mana salah, mana yang hak, mana yang batil, nampak jelas terang. Tapi bila hati kita ni banyak dikuasai oleh nafsu, keinginan yang buruk, pandangan kita kadang-kadang dia jadi terpesong sikit. Dia macam dalam air, kita tak sebatang sesuatu benda tu kadang nampak lain pandangan tu. Itu bandingan orang yang hati dia ni dikuasai oleh sifat-sifat buruk. Jadi pandangan dia tu dia biasang dia lagi. Jadi kadang hak betul jadi tak nampak betul mana, hak salah kadang berasa macam betul sikit. Pandangan tu tak tepat. Sebab apa hati manusia jadi gitu? Bila dipengaruhi oleh hawa nafsu yang buruk.
Jadi yang disebut di sini ni, bila orang menempuh perjalanan tadi ni, maka dia akan bersih hati dia, cenderung hati dia kuat kepada Allah. Antaranya, maka dia menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, ilmu dia tu ilmu yang menjadi nur, seperti api dibandingkan, yakni ilmu yang menerangi, bercahaya, memperlihatkan kepada dia mana yang hak, mana yang batil. Dia nampak terang dengan ilmu dia tu. Kemudian hati dia pula dapat memilih sesuatu dengan baik, yakni dapat memisahkan mana yang betul, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak. Ini apabila hati manusia ni berjaya dibersihkan daripada pengaruh hawa nafsu yang buruk. Dan adalah ia terlebih cerdik, yakni orang ni lah orang yang dikira sebagai orang yang sangat cerdik, bijak. Dan adalah ia mempunyai faham yang suci daripada tersalah. Demikian juga orang seperti ini, dia memiliki kefahaman yang lebih tepat, yang lebih lurus, ataupun yang lebih halus, yang lebih dekat kepada kebenaran berbanding yang lain. Baik. Persoalan contohnya begini, sebab apa kita hari ini ni, pada saya lah, bukan pada orang, kalau tuan-tuan terserah lah, kita lebih cenderung untuk bertaklid kepada imam-imam mujtahidin hak dulu berbanding dengan hari ini. Atas faktor apa? Faktor apa? Kita rasa lebih yakin kita pegang kepada ulama-ulama terdahulu. Ada dua faktor utama. Satunya kerana keilmuan, kealiman dia tu. Berbanding dengan hari ini kita nampak dulu lebih alim lah, dalam banyak secara umumnya. Hari ini bukan kita ada alim, ada juga yang alim, yang hampir setara dengan sebahagian yang terdahulu tu. Tapi cara umumnya orang dulu lebih alim. Tapi bukan faktor tu saja. Faktor jernih hati ni, saya lagi ni jernih. Yang mana dengan hati yang jernih ni, maka pendapat dia dilihat lebih dekat dengan kebenaran, berbanding dengan yang lain yang mungkin zaman kita hari ni dari segi kejernih hati tu mungkin kita tengok banyak tercemar sikit lah. Maka sebab itu kita lebih cenderung untuk bertaklid kepada imam-imam terdahulu berbanding dengan alim ulama kita ada hari ini. Tapi bukan kita kata pendapat mereka itu semuanya salah, tidak. Secara umum kita lebih cenderung untuk ikut pendapat mujtahid-mujtahid terdahulu. Maksudnya bukan kerana faktor ilmu saja, tapi juga kerana faktor kewarakan, kesolehan mereka itu kita ambil kira juga. Sehingga dengan sebab kesolehan, kesucian batin mereka itu, ketakwaan mereka itu menjadikan kefahaman mereka itu lebih dalam dan pandangan mereka itu lebih dekat kepada kebenaran. Itu sipir dia, itu kedudukannya. Baik, dan haram atas seseorang yang jatuh pada tangannya itu kitab yang membicarakan akan ilmu hakikat, seperti yang demikian itu, bahawa menzahirkan ia akan dia, melainkan atas orang yang telah terhimpun baginya itu segala sifat yang tersebut itu. Baik, maksudnya apa benda? Haram, kata Syekh Abdul Samad, haram dengan erti dilarang. Haram ni haram bahasa, haram masuk dilarang. Dilarang kepada orang yang ada pada dia ni kitab hakikat, ilmu hakikat. Dia ada kitab ilmu hakikat. Haram apa benda? Haram dia menzahirkannya dengan dia ajar, dia membahaskan, dia membicarakan ilmunya itu kepada orang yang tidak memiliki, kecuali orang yang memiliki syarat tadi. Seseorang yang memiliki kitab ilmu hakikat ni, dia tak boleh nak mengajar benda tu, membahaskannya, membicarakannya kepada orang yang tidak memiliki syarat-syarat tadi tu. Mengajar. Tapi hakikat yang dimaksudkan hakikat seperti yang saya terangkan tadi lah. Adapun kitab ni Syairus Salikin ni berhakikat? Bukan. Syairus Salikin ni lebih banyak tentang pengamalan, tentang kaedah beramalan, kaedah beramal dalam kitab ni, berbanding dengan hal-hal yang menyebut tentang hakikat ni kitab ni. Demikian juga Minhajul Abidin,
Demikian juga Al-Hikam. Cuma Al-Hikam tu gaya penulisan dia tu agak padat. Dia macam kitab orang panggil kitab sipir. Kitab sipir ni bahasa pendek, makna luas tu je. Tapi dari segi kandungan dia tu banyak tentang nasihat-nasihat tentang ketauhidan. Sama juga tentang Sayyidul Salikin ni. Dia banyak tentang pengetahuan. Pengetahuan amalan, tentang akidah, tentang ibadah, cara nak beramal, cara nak mendidik jiwa dan sebagainya. Tarbiyat, semua itu termasuk ilmu-ilmu untuk peringkat pertama dan peringkat kedua. Maksudnya dia bukan jadi peringkat ilmu hakikat ni kita ni. Kitab Sayyidul Salikin ni bukan dari kelas ilmu hakikat. Ini tiga-tiga kitab ni memang menjadi kitab yang diajar di Nusantara. Sayyidul Salikin, Hikam, Minhajul Abidin, ini tiga suhu. Tapi tiga-tiga ni semuanya bukan kelas ilmu hakikat. Bukan kelas tu. Bukan kelas ilmu hakikat. Dia lebih banyak kepada martabat pertama dan kedua dalam tasawuf. Tu dia. Sekalipun dalam Hikam tu, bukan saja dalam Hikam, dalam ni pun ada beberapa juzuk dalam kitab tu menyentuh tentang hakikat secara yang agak umum ataupun dalam bentuk yang sebutan yang sikit-sikit. Bukan tak ada. Tapi tidak dibahaskan tentang perkara itu secara yang kata orang melibatkan satu fasal atau satu bab. Tak ada. Disebut-sebut memang ada bab hakikat sikit-sikit. Lain-lain lebih banyak kepada tasawuf untuk peringkat permulaan dan pertengahan. Itu dia, biar kita tahu. Jadi kata Syekh Abdul Samad, orang yang ada kitab ilmu hakikat ni haram dia menzahirkan dengan dia ajar, dia membahaskan, membicarakan ilmu dalam kitab tu kepada orang yang ada cukup syarat. Syarat apa dah? Tadi syaratnya ilmu dia ni ada ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang batin. Itu syarat dia. Berarti kalau orang tu dia ada ilmu syariat yang zahir, iaitu ilmu akidah dan fiqh, kemudian ilmu syariat yang batin, ilmu tarekat, dia ada dua ni, dia boleh belajar ilmu hakikat. Kita ilmu hakikat. Tetapi difaham daripada perkataan Imam Al-Ghazali ini, daripada perkataan Imam Malik dahulu itu, bahwasanya barang siapa menjalani ilmu syariat dan ilmu tarekat, syariat ni syariat yang zahir, tarekat ni syariat yang batin, yang tersebut di dalam sekalian kitab tasawuf yang tersebut pada martabat yang pertama dan pada martabat yang kedua itu, baik, jika membaca ia akan ilmu hakikat yang tersebut pada martabat yang ketiga itu, pada guru yang mursyid yang mengetahui akan ilmu hakikat itu dengan zauq dan hal, dan bukan dengan lafaz dan bukan dengan perkataan jua, nescaya memberi manfaat ia akan mereka itu. Kata Syekh Samad. Maksudnya apa benda? Yang ni orang yang dia menguasai ilmu syariat yang zahir. Maksud dia ada akidah, dia memahami tentang akidah yang asas-asas. Kemudian dia ada memahami tentang fiqh, dia tahu tentang kewajipan-kewajipan agama, dia tahu. Kemudian dia menjalani tarekat. Maka kata Syekh Abdul Samad, difahami daripada kata-kata Imam Ghazali tadi. Dan difahami daripada kata-kata Imam Ghazali yang diambil daripada kata-kata Imam Malik tu, seperti yang disebut sebelum ini, bahawa kalau orang ni mengaji kitab ilmu hakikat, dia ngaji dengan siapa dia? Dengan guru hak mahir kitab tu. Masuk guru tu, dia menguasai ilmu tu, bukan saja dia faham ilmu tu, dia mencapainya.
Maksudnya guru tu telah menguasai ilmu tu, bukan saja dengan ilmu dia tapi dengan pengalaman rohani dia. Sehingga ilmu hakikat tu menjadi mudah baginya. Jadi kalau orang yang mencukupi syarat tadi tu belajar dengan guru yang bertaraf seperti tadi tu, itu juga memberi manfaat. Maksudnya boleh. Nak kamarnya boleh. Tapi tadilah. Jadi kaedah kita, kesimpulan mudahnya, orang yang ada minat nak mengaji ilmu hakikat, bab tajalli dan sebagainya, pegang dua syarat tadi. Pertama sekali, syariat yang zahir dia kena kuasai, yakni dia kena tahu asas-asas akidah. Kemudian demikian juga tentang fiqh, tentang kewajipan-kewajipan agama, tentang solat, tentang puasa dan sebagainya. Dia kena tahu benda-benda ni. Kemudian dia kena ada syariat yang batin, pengamalan khusus yang menyucikan batin dia, yang dinamakan tarekat tu. Kemudian dia haji dengan guru yang alim dalam bab ilmu makrifat, ilmu hakikat ni. Bukan saja dia guru tu alim, tapi guru tu ada pengalaman rohani dia dalam menempuh benda-benda tu. Maka ni memberi manfaat. Boleh maksudnya. Boleh. Itu maksud dia. Seperti yang disebutkan oleh Al-Arabillah Al-Kamil Mukammil. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insyaAllah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.